Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salatan wa salaman ala man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Para penonton dirahmati Allah sekalian, syukur banyak pada Allah Ta'ala malam ni kita selesai menunaikan semalas tarawih di rumah masing-masing bersama keluarga. Mudah-mudahan dia merapatkan ukhuwah di kalangan kita sekeluarga. Waktu yang kita duduk bersama, sembahyang bersama, doa bersama, kita baca Quran bersama dengan anak-anak kita, bersama keluarga kita. Kita duduk dalam suasana yang mungkin sebelum ini kita banyak bertarawih di masjid, di surau, tetapi kali ini kita bersama dengan keluarga kita sendiri. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, walaupun masjid tak boleh pergi, tetapi pintu taubat sentiasa tidak pernah tertutup. Walaupun mungkin masjid-masjid banyak tutup, tetapi pintu rahmat Allah tidak pernah tutup. Walaupun kita mungkin tidak boleh lagi berjamaah ramai-ramai, tetapi sembahyang kita bukan hanya dihadiri oleh keluarga kita, tapi turut dihadiri para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita sebagai hamba Allah, yang penting kita menyedari bahawa Ramadan ialah bulan yang dipenuhi dengan keberkatan. Keberkatan tak ada makna kalau sekiranya kita tidak mendapat keberkatan tersebut. Ramadan bulan pengampunan Allah, tetapi kalau kita tidak diampun dosa oleh Allah, maka tidak ada makna bagi kita. Mungkin orang lain mendapat manfaat dengan bulan-bulan yang dipenuhi dengan keberkatan rahmat Allah Ta'ala. Pada malam ini saya ingin mengambil suatu hadis yang biasa kita dengar, dan saya yakin kita dah pernah belajar, khususnya di kalangan mereka yang cintakan ilmu ini, di masjid-masjid, di surau-surau, dalam tazkirah Ramadan yang biasa kita dengar. Tetapi kalau ini sebagai pengulangan, mungkin dia akan menambahkan ingatan kita. Suatu hadis daripada Abu Hurairah, daripada Imam Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maksudnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang tidak elok, dusta, maki hamun, cerca, perkataan-perkataan zur, perkataan-perkataan yang tidak baik, wal amala bihi, dan beramal, yakni terus melakukan ucapan-ucapan tersebut, kalimah-kalimah tersebut terus diucap. Allah Ta'ala, Nabi menyebut, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat pada dia tidak makan dan tidak minum. Tuan-tuan sekalian, puasa disebut dalam hadis kursi as-sawmu li, puasa kita kerana Allah. Kita berpuasa untuk Allah. Maka Allah tidak berhajat kepada orang yang hanya tidak makan dan tidak minum, tapi mulutnya, tulisannya dalam Facebook, dalam media sosialnya memaki hamun, mencerca, mengambil, mengadu domba, membawa cerita-cerita yang fitnah, yang bukan-bukan. Apa makna kita tak makan dan minum? Apa makna kita berpuasa kalau sekiranya di waktu yang sama kita gagal mengawal diri kita, mengawal akhlak kita? Walaupun hadis ini menyebut tentang perkataan, tapi hari ini kita yakin bahawa banyak ucapan-ucapan yang dibuat, dirakam, disiar. Na'udzubillah, sampai peringkat kadang-kadang ada orang yang melakukan maksiat, berkongsi maksiat daripada orang lain. Dirakam maksiat yang dibuat untuk ditonton oleh orang lain. Bayangkan, na'udzubillah, kalau beribu orang melihat maksiat yang dibuat, maka banyak mana dosa yang dia perlu tanggung. Oleh kerana itu, kita harus faham bahawa yang dikehendaki dengan ibadah puasa ialah menahan zahir dan batin. Zahir tak makan tak minum, tapi batin juga mulut tidak berkata kalimah-kalimah yang bukan-bukan. Demikian juga Facebook kita, bahagian media sosial kita juga tidak berkongsi benda-benda yang tidak bermanfaat, apatah lagi benda yang mendatangkan, mengundang kemurkaan Allah, dosa dengan Allah Ta'ala atau dosa dengan manusia. Kita lihat walaupun bulan Ramadan, saya yakin ramai di antara kita yang berpuasa, tetapi perubahan kepada penulisan dalam media-media sosial, tulisan-tulisan yang kadang-kadang kita luahkan kemarahan kita, cercaan kita, maki hamun kita, dalam media sosial kita, yang sebenarnya tidak, kalau kita renung, inikah bentuk puasa yang kita nak sembah kepada Allah Ta'ala?
Ya, sebab itu Allah kata, kata Nabi SAW, Allah tidak berhajat kepada orang yang tidak makan, tidak minum, tetapi ya, tidak menjaga akhlak. Ya, tulisan-tulisan. Sama juga apa yang kita tonton. Ya, kadang-kadang yang dalam media sosial kita hari ini, dalam PKP ni, kita yakin ramai kita ada masa di rumah kita. Bahkan sebahagian kita kadang habis masa dengan telefon, dengan melihat berbagai-bagai. Selagi mana benda bermanfaat, ya Allah. Ya, selagi mana benda yang mendatang faedah, silakan. Ya, tapi selagi mana benda yang tidak mendatang manfaat, yang tambah pula tengok perkara yang tidak berguna untuk agama kita dan diri kita, maka perlu kita tinggalkan. Jadi oleh kerana itu, kalau kita lihat pada hadis Nabi, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala tidak menerima suatu ibadah yang bercampur aduk di antara kemungkaran dan kebatilan. Dia ada dua perkara. Pertama, kadang-kadang dalam konteks fiqh, kita melihat sah ke tidak ibadah yang kita buat. Ya, ada orang hanya fikir, ya, batal ke Ustaz? Ya, kalau saya cakap macam ni, batal ke puasa saya? Ya, dia melihat dalam konteks sah atau batal. Yang kedua, yang juga kita perlu lihat ialah mendapat pahala atau tidak puasa kita. Ya, sebab puasa kita itu mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu kalau kita lihat dalam hadis lain, Nabi kata, ya, as-saumu junnah, puasa itu perisai. Ya, maknanya dia perisai daripada diri kita, ya, daripada dalaman kita dan luaran kita. Ya, dalaman kita mungkin puasa, dengan puasa kita boleh menundukkan hawa nafsu kita, dengan puasa kita boleh menundukkan kehendak batin kita, jiwa kita yang bergelora. Kadang-kadang kita rasa nak marah, kadang-kadang kita rasa geram, kadang-kadang kita rasa nak bertindak. Ya, tapi bila kita fikir, aku sedang berpuasa. Ya, saya tengah puasa. Ya, jadi sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis lain, ya, kalau kita berpuasa tiba-tiba ada orang ajak bergaduh, ada orang ajak kita ya, bertumbuk dan seumpamanya lah, ya, maka Nabi SAW sarankan beritahu bahawa saya sedang puasa. Sebenarnya kita beritahu kepada orang lain kita sedang berpuasa, ya, menunjukkan bagaimana sikap kita, bahawa kita tidak bertindak itu kerana menghormati ya, Ramadan, bulan dia diberkati Allah, menghormati ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz pernah sebut bagaimana ibadah puasa ni salah satu ibadah yang tidak ada tanda, tidak macam ibadah lain. Kalau ibadah lain kita nampak tanda dia, puasa tidak ada tanda. Kita tak nampak orang tu berpuasa. Ya, tetapi ya, kita tahu bahawa kita sejauh mana puasa kita. Maka oleh kerana itu, dalam ruang waktu yang ada ini, maka marilah sama-sama kita menjaga perkara tersebut. Mudah-mudahan puasa kita bukan saja mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mendatangkan nikmat yang besar. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis, orang puasa dapat dua nikmat. Satu nikmat waktu berbuka, ya, seronok kita duduk bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ajak sama ya, berbuka puasa dengan mereka. Walaupun mereka tidak puasa, ambil kesempatan, keberkatan waktu berbuka. Kerana saat berbuka ni saat yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Ajak mereka sama. Yang keduanya, gembira waktu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ya, orang berpuasa disediakan syurga yang khas. Ya, Ar-Rayyan, syurga khusus bagi orang puasa. Sedangkan kita tak jumpa syurga khusus bagi orang yang berjihad, syurga khusus bagi orang yang sembahyang, syurga khusus bagi orang yang menghormati ibu bapa, syurga yang khusus bagi orang sedekah, tak ada. Tapi orang yang berpuasa, dia ada syurga khas untuk orang berpuasa. Ya, disediakan khusus untuk hamba Allah yang berpuasa. Ini hebat orang berpuasa. Maka mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, ya, ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, salah silap kita diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, dan kita masing-masing, wasikum wa ayya, Ustaz nasihatkan diri sendiri dan semua yang para penonton, untuk sama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita lakukan apa yang kita boleh lakukan. Ya, ada sahabat menceritakan bagaimana dia sangat sedih sebab dia tak erti baca Quran. Ya, waktu mana dia tengok kawan-kawan lain baca Quran, dia tengok orang lain baca Quran, dia sangat sedih kan dia tak boleh baca Quran, kan tak erti baca Quran. Saya beritahu dia, kita tidak perlu sedih dengan apa yang kita tak mampu buat. Tetapi kita perlu duka cita apa yang kita boleh buat tapi kita tak buat. Kalau kita tak boleh baca Quran, kita boleh berzikir, maka kita berzikir. Ya, ada orang kadang-kadang dia tak mampu nak bersedekah, kan dia orang susah, orang miskin. Tetapi ya,
Menyuruh yang ma'ruf juga pahala sedekah. Zikir juga pahala sedekah. Hatta buang duri di jalan pun juga sedekah. Senyum pun dapat pahala sedekah. Makna apa dia? Jangan sedekah terikat dengan keuangan. Sama juga ibadah. Ya, sahabat kita tak erti baca Quran, tak apa. Tapi kita boleh berzikir, maka kita berzikir. Ya, orang lain boleh baca Quran, ya, maka dia baca Quran. Kita tak erti, tapi kita berzikir. Dan kita berusaha untuk belajar sikit-sikit. Kerana orang yang merangkak-rangkak membaca Quran dapat 2 pahala kata Rasulullah. 1 pahala dibaca, yang kedua bersusah payah dia tapi dia terus membaca. Mudah-mudahan salah silap dia diampun dosa oleh Allah Taala. Lebih baik daripada orang yang mahir, yang reti tapi tak baca. Ya, maka kerana itu jangan duka cita apa yang tak boleh kita buat, tapi kita hendaklah rasa seronok, gembira, dan kita boleh buat apa yang kita mampu buat. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan masa lain kita akan jumpa semula dengan hadis-hadis yang lain, ya, dan insya-Allah Ustaz yakin pada malam ini banyak sesi kuliah yang diadakan, dan siang, malam, pagi, petang. Alhamdulillah, ini rahmat di sebalik PKP yang terpaksa kita berkurung rumah-rumah kita. Banyak program-program agama, kuliah-kuliah pengajian, tazkirah oleh pelbagai-bagai pihak. Mudah-mudahan sikit sebanyak mendapat pahala, sikit sebanyak kita dapat ilmu, sedikit sebanyak kita dapat pengajaran yang berguna. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita insya-Allah. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.